Hukum tadabbur. Ya, pertama saya jawab dari segi logik lah. Quran ni sebagai apa? Sebagai huda, petunjuk. Petunjuk untuk siapa? Khususnya untuk orang bertakwa. Dan Quran akan bawa orang bertakwa ke mana? Wajib tak kita jadi orang bertakwa? Wajib tak kita usaha untuk masuk syurga? Dan tak mungkin kita jadi orang bertakwa, tak mungkin kita masuk syurga melainkan dipandukan oleh Al-Quran. Maka ketika itu wajib tak kita faham Al-Quran. Demi untuk menjadi orang bertakwa dan demi untuk masuk syurga. Wajib tak jadi orang bertakwa. Dan tak mungkin kita jadi orang bertakwa melainkan kita tadabbur Al-Quran. Sebab Quran hudan lil muttaqin. Maka ketika itu wajib tak bertadabbur. Logiknya, logik. Dalam keadaan usul fiqh apa dah? Ma la yutimul wajib illa bihi wa huwa wajib. Satu. Yang kedua, Nabi sebut dalam satu hadis, Quran ni, siapa letak Quran kat depan dia, Quran akan bawa dia sampai ke syurga. Apa mana letak kat depan? Ikut. Dia follow apa saja Quran cakap. Quran bawa dia sampai ke pintu syurga. Dan sebaliknya Nabi kata, siapa letak Quran di belakang. Apa maksud di belakang? Bukan dia simpan, bukan dia tak baca, tapi dia tak ikut. Maka Nabi kata Quran tu akan heret dia masuk neraka. Yang ketiga, dalil daripada Quran. Allah mencela orang yang tidak mentadabbur. Salah satu ayat tadi. Satu lagi ayat surah Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalu. Allah mencela. Kenapa mereka tak tadabbur Al-Quran? Allah sebut khusus perkataan tadabbur. Kenapa mereka tak tadabbur Al-Quran ataupun hati mereka ayat hati mereka terkunci, itu celaan. Mana Allah nak begitu, manusia dengan Quran ada dua jenis sahaja. Satu, hati terbuka bila dia tadabbur. Yang kedua, hati terkunci bila dia tidak tadabbur. Apa makna hati terkunci? Bila hati terkunci, hidayat tak boleh masuklah sebab terkunci. Dan kekufuran, kesyirikan dalam hati tak boleh keluar sebab dia terkunci. Puncanya ialah tidak tadabbur. Okey. Satu lagi jawapan logiknya, wajib tak kita faham cakap suami? Wahai isteri, wajib tak faham cakap suami? Kalau wajib, bagi dalil. Bagi dalil. Wajib tak cakap, abang, saya tak wajib cakap, saya tak wajib faham cakap abang. Suami kita kata wajib, minta dalil pada suami. Bagi dalil, ayat mana, surah apa? Wajib tak? Tak ada kan? Tapi wajib tak taat pada suami? Ada dalil. Macam mana kita nak taat kalau kita tak faham? Maka faham cakap suami adalah wajib. Sebab taat suami adalah wajib. Kalau taat suami pun wajib, taat pada Allah wajib. Kalau faham cakap suami adalah wajib, maka faham cakap Allah lagi wajib. Benda simple je. Okey. Tengok orang kafir ni tak suka apa? Tajuk poster malam ni. Orang kafir, orang munafik sangat tak suka tadabbur Al-Quran. Jadi pastikan kita tidak ada sifat mereka. Tengok, ini orang kafir. Wa qala allazina kafaru. Cuba terjemah. Telah berkatalah orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal Quran. Jangan kamu dengar Quran ni. Apa maksud dengar di sini? Bila sebut dengar dalam Quran, dengar dan faham dan taat. Kalau setakat dengar saja, orang kafir tak kacau. Tapi yang zaman Nabi, bila dengar, dia bukan dengar saja. Dia dengar dan faham dan dia berubah. Seorang dengar, seorang berubah. 10 orang dengar, maka orang kafir kata, jangan dengar Quran ni. Kemudian, kalau ada ketika Nabi baca Quran, ada orang lalu buat apa? Walghaw. Walghaw apa dia? Laghaw. Buat kacau, buat bising supaya apa? Ayat Quran yang Nabi baca tak jelas. Tengok, sampai tahap tu orang kafir tak nak tadabbur Al-Quran. Dia bukan setakat tak nak tadabbur, dia tak nak orang lain dengar. Sebab apa? Kenapa? Sebab orang kafir faham Al-Quran. Dan mereka cukup faham bila Quran difahami dan masuk dalam hati yang bersih akan berubah. Saya pernah cerita ke Amr bin Tufail. Kan? Dia cakap apa? Bila Amr bin Tufail datang daripada luar, datang ke Mekah, orang musyrikin bagi nasihat, bagi amaran pada Amr bin Tufail. Amr bin Tufail ni ketua kabilah kepada kaum Ad-Dawsi. Bila Amr bin Tufail datang masuk Mekah, orang Mekah kata, kamu jangan jumpa Muhammad. Ini bahaya ni. Bawa ajaran sesat. Memecah belahkan. Dan jangan duduk dekat pun. Jangan dengar apa dia cakap. Tengok, bunyilah takut orang kafir ni. Sebab dia tahu, Quran ni adalah kata-kata Allah. Kalau jin dengar pun, jin kata apa? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Ini kata-kata Allah yang bila masuk dalam hati, berubah. Jadi Amr bin Tufail ambil kapas letak dalam telinga. Sebab apa? Takut ni. Takut pada apa?
Quran. Tapi bila dia pergi Masjidil Haram, dia nampak Nabi Muhammad. Dia pun cakap dengan diri dia, aku ni penyair. Aku tahulah beza syair dengan Al-Quran. Jadi kenapa aku takut? Dia pun buka kapas tu. Bila dengar terus masuk dalam hati, terus beriman. Tengok. Jadi orang kafir dan orang munafik sangat takut tadabbur Al-Quran. Jadi jangan ada sifat-sifat tu. Kemudian, apa kata mereka? Walghaw fihi la'allakum taghlibun. Buatlah kecoh, buatlah bising. Apa saja supaya orang Islam jangan fokus pada tadabbur. Dengan cara itu kamu la'allakum taghlibun. Apa makna taghlibun? Dengan cara kamu menjauhkan umat Islam daripada tadabbur Al-Quran, taghlibun, kamu akan menang. Kamu akan sentiasa di atas. Boleh faham? Jadi kita boleh kalahkan musuh dengan apa? Dengan ekonomi, bukan. Dengan kekuatan senjata, bukan. Dengan Al-Quran je. Sebab tu Nabi boleh mengalahkan Rom dan Parsi dengan Al-Quran. Jangan pula duk baca Quran, duk tadabbur, tak buat apa-apa persiapan. Lepas tu pergi lawan orang kafir kan? Itu bunuh diri. Quran adalah satu benda yang sangat penting di tadabbur, dihayati. Saya pun tak tahu apa punca. Quran bukan menjadi tadabbur Al-Quran bukan menjadi subjek utama di mana-mana. Di masjid ke, di sekolah ke, di pondok ke, di maktafiz, bukan menjadi subjek utama. Sedangkan hari pertama turun Al-Quran sampai Nabi wafat, subjek utama diajar oleh Nabi di mana-mana Quran. Pagi, petang, siang, malam Quran. Tapi sekarang dah jadi macam terbalik. Yang difokuskan, yang ditekankan ialah ilmu lain. Sedangkan ilmu lain semua bersumber daripada Al-Quran. Jadi lepas tu ajar Quran, lepas tu ajarlah ilmu lain. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Pertama-tamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita dapat malam ni untuk sedikit pencerahan berkaitan dengan program ataupun projek Think Quran. Okey. Jadi malam ni kita akan berbincang sebab ramai lagi yang masih lagi mungkin baru start, yang tak clear, tak jelas lagi berkaitan dengan bagaimana kita nak mulakan langkah, apa yang perlu kita tahu, apa yang perlu kita ambil cakna untuk kita nak mulakan projek Think Quran ni. Jadi apa khabar Tuan Khair Razi Aziz, sihat tuan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Puan Rosmawati, Ustaz Effendi ada, Tuan SK. Okey, Galaxy Note 8, saya tak tahu siapa ni. Okey, baik, kalau boleh renamekan nama tu. Okey, baik. So malam ni kita tak ada spesifik modul sebenarnya. Tak ada spesifik modul untuk training ni. Mungkin modul daripada syarikat lah kita tunggu kan. Cuma malam ni insya-Allah kita nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan sebab saya terima banyak pertanyaan dan juga mungkin ada yang belum lagi clear tentang Quran ni, sistem dia bagaimana, nak tengok komisen macam mana, nak aktifkan orang macam mana. So malam ni kita nak terus fokus kepada perkara-perkara tersebutlah, insya-Allah. Okey. Tapi sebelum kita nak mulakan tu, ada baiknya kita sama-sama pada malam ni insya-Allah bersempena dengan malam yang penuh dengan keberkatan juga. Mungkin ada yang sempat tadi baca solat dia panggil gerhana bulan, masya-Allah. Saya terlewat sikit tadi. Jadi baru sampai tu kita start teruslah. Okey. Jadi kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, baik. So macam mana perkembangan sekarang ni setakat ni? Tuan SK kita ada tak, Tuan SK?
Tuan SK tak keluar, tak nampak. Oh, ada. Ada. Dia K je. Kat situ. Okey. Tuan SK, okey setakat ni. InsyaAllah. Allah Okey, malam ni kita nak InsyaAllah. go through apa ni? Kita nak go through apa Anda lebih? rasa satu mungkin boleh bagi sedikit pandangan. Ni to navigate dia kita punya dashboard tu lah, Syekh. Yang dalam apa tu? Risalah Academy tu kan. Banyak juga kawan-kawan yang masih tak berapa mahir kan. Tu kalau boleh Okey, navigate kita rasa elok juga tu. Okey. Okey, boleh. So, saya buka kepada chat ni, ruang chat tu saya buka untuk sebarang persoalan. Okey. Yang mana saya boleh jawab, saya akan jawab. Okey. Kita fokus kepada fast start lah. Fast start ni maksudnya macam mana kita boleh bermula dengan baik lah. Maksudnya dia start saja kita dah boleh terus mula. Kan? Kita dah boleh terus mulakan langkah dan kita tahu apa yang kita nak buat dan kita faham apakah agenda dalam Think Quran ni. Kan? Benda-benda tu yang kita nak fokus pada malam ni. Okey. Tapi saya rasa mungkin saya nak tunjukkan sikit dulu. Yang pertamanya berkaitan dengan kita punya sistem pembelajaran dalam Think Quran. Okey. Kita nak tunjukkan yang itu dulu. Alright. Sebagaimana yang tuan-tuan dan puan maklum saya rasa ramai yang maklum boleh nampak saya punya sharing dalam skrin ni. Okey, kalau tak nampak kena beritahu Okey, baik. So ini adalah contoh ataupun ini adalah live berkaitan dengan sistem pembelajaran. Dia masih lagi dalam beta version. Beta version ni maksudnya dia versi yang belum boleh ditengok dekat dalam kita tak boleh download lagi dekat dalam kita punya App Store ataupun Play Store. Dia tak ada lagi. Jadi apa dia punya signal tu tuan-tuan dan puan-puan? Apa sebenarnya signal dia apabila program sistem kita ni masih dalam beta version. Apa signal dia tu? Apa dia punya mungkin benda yang kita boleh ni kan, ada orang dia pandang dari sudut apa? Dari sudut dia kata tak siap lagi sistem. Dia kata sebab apa saya nak beritahu sistem ni tak mungkin dia akan siap. Sampai bila-bila pun takkan siap. Dia akan siap berperingkat. Tapi untuk dia complete menjadi satu apps yang memang lengkap, paling lengkap mungkin, saya rasa dia tak mungkin. Dia akan ada dia punya penambahbaikan dan sebagainya lah. Okey, yang pertama. Yang kedua adalah sistem ini adalah yang apabila dia adalah masih lagi dalam beta version, dia menunjukkan bahawa kita ni semua ni, semua yang ada dalam ni, Tuan Dainal ada, Puan Hajah Hafizah pun dah masuk dalam ni. Okey. Jadi sebenarnya kita masih lagi di peringkat terlalu awal. Yang itu yang saya nak bagi tahu. Kita masih di peringkat terlalu pioneer. Kita adalah mereka-mereka yang disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun. Kan? Maksudnya orang yang pioneer, orang yang awal. Kita dapat je kita terus grab peluang ini. Tak kisahlah apa sahaja kita punya tujuan kita, tapi matlamat utama kita adalah untuk yang pertama sekali untuk kita nak belajar Quran, kita nak rapat dengan Quran, kita nak faham bahasa Quran, dan natijah dia adalah untuk kita nak sampai ke next level, iaitu kita boleh faham tafsir dan juga tadabbur Quran. Iaitu dan menunjukkan apa? Maksudnya belum app lagi kita dah mulakan langkah. So itu benda positif yang kita kena pegang. Okey? Okey, baik. So kalau kita tengok dekat dalam sistem ni, okey? Sebagaimana yang kita dah maklum juga, okey, syarikat dia sekarang ni dia fokus kepada 900 perkataan dulu. 900 perkataan yang berulang-ulang dalam Al-Quran. Daripada berapa? Daripada 77,000 lebih kan perkataan. Jadi berulang-ulang ada banyak, dan dia ambil 900 perkataan untuk kita kuasai dulu tuan-tuan dan puan-puan. Kena kuasai dulu 900 ni dulu. Okey. Satu round dah habis, buat round kedua, round ketiga.
Okey, ni contohlah yang ni plus ni, maksudnya plus ni apa? Plus ni adalah program yang berbayar. Okey, ni saya tunjukkan plus ni, dia program yang berbayar lah. Maksud berbayar ni adalah ada yang free. Kalau yang free tu, tuan-tuan dan puan-puan hantar link masing-masing untuk mereka buat test run. Test run tu dia ada beberapa modul sahaja. Lepas habis yang modul tu, terus dia minta bayar. Nanti kita tengok nanti. Kita boleh buat live kan. Kalau tak ada, tuan-tuan dan puan-puan boleh hantar link, nanti saya akan tunjukkan dekat mana link yang tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil. Okay, so kita ada free version, kemudian dia akan terus bayar. Dan ada case, ini real case berlaku. Ada case yang saya hantar, mereka sampai dekat pembayaran tu, dia terus buat bayaran. Dia terus buat bayaran, 299 daripada debit ataupun kredit card dia ataupun online transfer dan sebagainya, ada Grab Pay, semua dia bayar. Terus dia dapat activatekan dia punya sistem dia lah, yang free tadi tu terus jadi plus. Okay, apa jadi pada orang yang punya link tu? Yang punya link tu tadi, dia automatik akan dibayar oleh syarikat sebanyak RM79 sebagai commission referral ataupun dipanggil retail. Retail ni maksudnya jual satu app, jual satu akses, dapat retail. Kalau kita masih ada lagi kita punya yang belum diaktifkan, maka syarikat akan ambil yang kita punya. Dia akan ambil yang kita punya, dia akan transfer penuh 299 pada kita. Nampak tak tuan-tuan? Dia akan transfer dalam kita punya e-wallet. So ini maklumat terbaru yang saya dapat. Dan maklumat ini sangat orang kata happy lah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita hantar-hantar orang dah activate, dia seolah-olah macam produk tu terus dibeli oleh syarikat. Kita hanya dapat 79. So bila kita punya stok nak habis? Macam saya punya stok ada 35 stok. Sekarang ni dah tinggal dah hampir separuh lah kan. Okay, jadi maknanya orang yang daftar tu sebenarnya syarikat dia akan ambil kita punya sistem selagi mana kita ada. Apabila kita dah habis, dan dia akan ambil stok daripada syarikat, tetapi commission terus dibayar pada kita. Clear Okay, baik. Ada soalan nanti boleh tanya Okay, baik. Alright. So kita boleh tengok dekat dalam ni. Ini yang kalau kita ada color-color ni, cantik color ni kan. Dia punya signal dia juga. Okay, dia bahawa kita dah habis belajar. Okay, kita dah habis belajar dekat home ni. Dia ada banyak button, memorize, league, home, profile, plus. Okay, kita boleh tengok lah. So habis ni kita ada kuasai 20%, habis lagi berapa ni 32%, habis lagi dia 36%, habis lagi sampai bawah ni 41%, habis lagi sampai bawah ni At-Tariq 44%, turun lagi bawah Al-Lail. Ni maknanya semua saya dah buat lah. Okay, 49, okay. Sampai dekat Al-Fajr. Belum lagi, maksudnya Al-Fajr ni mungkin saya baru buat sikit ataupun saya belum buat lagi. Okay, Al-Kahfi saya tak boleh pergi ni. Sebab apa? Sebab tak boleh tekan. Sebab complete all previous lesson to unlock. Maksudnya selagi mana kita tak habiskan sesi yang sebelum ini, maka dia tak boleh pergi pindah kepada sesi-sesi yang berikutnya. Okay? Alright, baik, nampak ni banyak lagi surah-surah lagi kan yang kita boleh habiskan. Alright, so setiap hari kita kena ambil masa lah 15 minit. Okay, walaupun kita tak ada kuasai bahasa Arab. Okay, setakat ni clear kan tentang produk. So dekat memorize ni, kita tekan memorize ni, dia akan keluar ayat ataupun perkataan kalimah-kalimah yang kita dah boleh katakan, boleh ingat lah. Sebab macam mana dia boleh masuk ke memorize ni? Sebab dia dah uji kita dengan latih to be tadi tu. Dalam sistem tu kan, tuan-tuan dan puan dah buat tu. Jadi nampak jannatu, syurga, khair, sebaik-baiknya. Tahmil, engkau membebankan. Jadi maknanya seolah-olah apabila kita dah berulang-ulang balik, maka dia akan simpan dekat memorize punya folder. Ini adalah perkataan yang kita dah ingat. Okay? Boleh tekan dekat sinilah. Boleh tengok berapa banyak. Ada mungkin berpuluh, mungkin beratus lah. Okay. Dekat link ni apa dia? Dekat link ni adalah kita boleh tengok siapa yang pesaing-pesaing kita dalam setiap minggu. Yang buat kita punya, yang buat latih to be lah. Belajar bahasa Quran ni.
Jadi contohnya Ummah ni saya pun tak kenal kan. Dia punya poin ada 2,745 mungkin. Dalam minggu tu dia yang paling banyak buat. Siti Khadijah 1,000 lebih. Rahimah, Abdul Hadi, Wan Normal, Dasima, Zarihan. Okay, Saiful Amri. Tengok ni. Kak Ros. Tengok ni. Kita pun tak tahu siapa kan. Pak. Tamak Abdullah YRN nombor 18. Okay, maknanya malas sikit lah. Nombor 18 kan. Jadi kalau nak rajin kena buat banyak. Okay, dia akan naik league. League tu maksudnya ada liga lah, liga. Okay, ni sampai ke bawah ni. So 30 yang terbaik dia akan masuk dekat dalam league ni lah. Alright. Kemudian dekat home tadi macam biasa yang kita belajar, dekat profile tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok detail achievement kita setakat ni, strong words yang kita dah ingat, yang sistem detect, robot sistem Quran ni, Think Quran ni dia detect ada 61 word yang kita dah betul-betul ingat lah. Okay. League kita dah level ketiga, kita dah buat 23 kali praktis, 56 point, coverage bukan 51%. Okay. Jadi itu dia punya ni lah. Kemudian plus ni adalah nak menunjukkan kita adalah plus user. Plus user adalah berbayar. Okay. Berbayar lah. Jadi ini adalah syarikat lah. Kalau ada orang tu nak beli 1, nak beli 3, nak beli 5. Okey, tuan-tuan dan puan kena ingat bayangkan kalau katalah kita orang tu dia hanya ada sistem belajar sahaja. Tiba-tiba dia dah buat satu-satu kan, dia dah buat bagus, dia rasa seronok. Jadi dia nak upgrade, dia nak beli lagi. Tapi dia tak beritahu kepada kita. Katalah Puan Rosmah dah beritahu kan, ada jual satu pada dia, dia tak beritahu pada kita. Dia pergi dekat plus dalam sistem dia, dia nak upgrade kepada 3 user lagi, dia nak beli, boleh. Dia boleh klik, ataupun dia nak beli klik dekat 5 user, boleh. Okey. Tapi dia bayar full. Nampak tak? 1495. Dia tak ada cerita bisnes kat sini. User is user. Dia terus beli bayar penuh dan komisen pergi kat siapa? Pergi dekat kita. Kalau dia beli 3, kita dapat lah sebab dia bayar penuh kan. 79 kali dah 3. Sistem akan bayar terus dalam kita punya e-wallet. Clear okay, baik. So yang lain-lain tu boleh test lah. Sebab saya explore sendiri je ni. Saya tengok, saya faham sendiri. Lepas tu kalau saya tak faham, saya tanya dengan upline saya lah. Okay, baik siapa yang perkenalkan saya. Okay, setakat produk setakat ni ada soalan tak? Sebab kita nak pergi dekat dashboard pula. Lepas tu je saya akan tunjukkan macam mana cara kita nak buat presentation. Kaedah presentation yang betul dan macam mana kita nak buat langkah 1, langkah 2, langkah 3 tu. Okay, itu yang penting. So ada soalan tak? Sekejap. Kalau ada soalan boleh bersuara terus. Baik, sekejap. Kalau beli 3 boleh tak sistem alert supaya kontak kita untuk kita suggest jadi reseller? Saya tak pasti. Okay. Tapi kalau dia adalah user, maksudnya sebenarnya apabila orang tu dia dah daftar, dia dah bayar satu user, kita ni sebagai walaupun dah bayar dah habis dah, kita tak dapat apa-apalah dengan dia kan. Sebab kan kita one time je commission. Tapi apa nasihat saya? Tuan-tuan dan perempuan kena follow up mereka yang beli. Tanya macam mana belajar, minggu lepas belajar dah berapa, okey tak. Jadi apabila dia kata, best lah, menarik lah. Tuan tak nak ke suggestkan kepada isteri, anak-anak, kepada mak ayah. Mungkin mak ayah dia ni sebagai hadiah kepada mak bapak dia. Kat kampung tak buat apa-apa kan. Daripada melayan cerita Korea, melayan apa, ada juga kan. Melayan drama, melayan apa, tengok Astro. Jadi lebih baik dia melayan Think Quran. Jadi kalau dia kata menarik juga, so macam mana? Dan barulah Tuan Khairazi ni buka terus. Okay, kalau tuan beli 5 terus, kita terus bagi syarikat akan bagi terus diskaun sebanyak RM79 setiap satu. Maknanya tuan hanya beli dengan harga 220. Hari tu beli satu dengan saya 299 kan. Jadi kalau beli 5, syarat dia kena beli 5. 5 tu nak jual balik ke, nak bagi hadiah pada anak beranak ke, up to you. Tak ada masalah. Suka dia lah. Okay. Jadi dia boleh lah. Dia boleh untuk buat ataupun dia boleh untuk gunakan pada apa yang dia nak lah.
Okay. So kita cerita dengan dia. Kan? Kita cerita dengan dia, dan kalau dia kata apa keistimewaan, masa tu baru kita cerita. Keistimewaan yang pertama, dia dapat harga yang murah, harga ejen, harga reseller. Keistimewaan yang kedua, dia dah dapat satu center Quran ataupun business center yang dia boleh gerakkan, dia boleh bina jaringan Quran dia di Malaysia dan di seluruh dunia. Macam mana tu? Dan barulah suruh ajar dia lah buat daftar, nak daftar macam mana, lepas tu nak buat macam mana dan sebagainya. Okay? Kadang-kadang orang dia dah shock dengan produk, insya-Allah dia akan jadi, dia panggil viral secara semula jadi. Sebab manusia memang macam tu. Okay, ada soalan lagi? Ada apa-apa persoalan, pertanyaan? Lah. Ya, baik tuan. Okey, tadi yang pasal beli yang tadi yang hantar tunjuk yang apa, yang 1 unit 3 unit tadi tu kan, yang di upgrade tu kan, Ya, daripada link yang kita hantar kan. baik. Okey, kalau dia beli, katakan dia ambil 1 unit tu dia akan tolak ada pin kita ke ataupun syarikat akan hantar directly yang baru? Dia akan tolak pin kita. Okey. Okay. Dan dia Dia tolak. bayaran tu dia akan bayar, syarikat akan bayar penuh kepada kita yang 299. Okey, kalau kita punya pin dah habis kita jual secara retail, kalau ada link yang kita hantar tu dia nak beli, dia macam mana? Dia pin yang kata kita beli katakan 3 B center Okey. So kita ada 15 pin, so kita ambil Betul. satu untuk kita, satu untuk isteri, mungkin tinggal 13. Okey, baik. So jadi link yang kita hantar tu katakanlah rezeki kita ada orang pun untuk beli upgrade habis 13 pin yang balance tu. Betul. So the 14% tu kalau nak beli macam mana? Kita bagi juga link kita dan dia akan ambil direct dengan syarikat, tapi komisen akan dibayar terus ke dalam e-wallet kita sebanyak RM79. Okey. Oh, dia bayar full pada syarikat, lepas tu syarikat ambil yang harga, lepas tu profit masuk dalam kita punya wallet lah. Betul. Okey, right. Okey. Satu lagi makluman yang tuan-tuan mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Sebenarnya siapa yang beli 5 ataupun 15 ataupun 35, syarikat dia bagi masa tahu sebenarnya. Kita ada 60 hari daripada kita daftar tu untuk kita habiskan jualan. Kalau tak habis, macam mana? Dia akan pergi kepada tabung hadiah. Dia akan masuk dan kita akan sedekahkan kepada orang yang memerlukan. Faham jadi maknanya siapa yang macam Puan Rosmawati ada 5 kan? Jadi maknanya kena habiskan dalam masa 60 hari. Aktivekan 60 hari tu, aktivekan suami, aktivekan anak, tak kisahlah siapa-siapa. Katalah tiba-tiba lepas 60 hari ada lagi 2. 2 tu dia akan hilang daripada sistem kita. Dan dia akan masuk, insya-Allah dia akan masuk sebagai gift kepada orang lain. Sebab kita ada kempen-kempen yang kita akan bagi percuma. Kita akan bagi percuma, contohnya kepada asnaf, kepada apa, contohnya pelajar tahfiz ke, kan kita ada buat program kan. Jadi kita akan bagi dan mungkin puan dapat pahala lah dekat situ. Kalau tak habis. Jadi dia bagi 60 hari. Kenapa? Ada logiknya. Okay, satu dia nak cabar kita. Sebenarnya 60 hari adalah masa yang terlalu panjang ataupun dipanggil macam ni, masa yang sangat cukup lah sebenarnya untuk kita nak dapatkan balik modal. Sebab itu syarikat dia tak nak bagi kita, kalau kita buat syarikat, contohnya kalau kita buat apa orang kata program bisnes yang berkaitan dengan produk, kadang-kadang kita beli untuk dapat pangkat, barang banyak, kita pun tak makan barang tu, kita simpan bawah katil kan, lama-lama expired. Dia tak nak kita buat macam tu. Jadi dia nak kita dalam masa 60 hari ni gerakkan jaringan Quran dengan seberapa cepat, sebab lagi cepat kita berkongsi dengan orang, lagi banyak pahala yang kita dapat, lagi banyak ganjaran yang kita dapat, lagi banyak orang kata keberkatan ilmu yang kita akan dapat. Okey? Yang itu dia punya rasional dia. Ustaz, baik. Ustaz. Ada soalan lagi? Ustaz. Hello. Boleh tuan. Cakap. Boleh Buat tak sikit. sistem Buat tu sikit suara dia, tu.
boleh tak sistem tu dia bagi warning beberapa hari sebelum tu, katakan seminggu lagi, 7 days macam tu, that you ada berapa Okey, baik, lagi baik. dan Soalan result ni. expired, so that Baik. upgrade. Okey. Macam salah satu daripada option yang kita ada tu hari tu, apabila we go to the donation, in fact saya dah highlight kat sini. Bila kita go to the donation, kita klik submit aja, terus hilang daripada kita punya sistem. Kita ada apa pin or something like that kepada mana-mana something like that Okey, faham. lah. Okey tuan, suggestion yang baik, nanti kita akan cuba utarakan kepada management nanti. Untuk bagi signal, bagi apa orang kata reminder. Boleh Okey. Alright. Okey, ada soalan lagi tak? Tuan Daniel ada soalan ke? Tuan Daniel, Dr. Zawawi ada soalan ke? Dr. Zawawi baru masuk Okey. Ustaz Fendi ada soalan ke tentang produk setakat ni clear Okey. Okey, baik. Kalau tak ada soalan, saya nak pergi kepada kita nak pergi silibus yang kedua, iaitu tentang kita punya dashboard. Dashboard ataupun dia panggil sistem pembelajaran kita. Sistem perniagaan. Tadi sistem pembelajaran. Yang ini sistem bisnes kita pula. Okey. Sistem bisnes kita. Okey, boleh nampak Boleh nampak? Reseller Academy. Pergi dekat reseller.academy, masukkan apa dia panggil login ID, masukkan password yang tuan-tuan dah masing-masing ada tu, dan dia akan terus pergi kat dalam ni. Ni adalah kita punya sistem kita. Saya nak tunjuk satu-satu. Okey. Dekat handphone dia memanjang ke bawah, dekat dalam dekat laptop saya ni, tuan-tuan dan puan nampaklah secara lebih besar sikitlah. Okey. Apa yang ada yang kita perlu tahu kat sini? Benda yang penting yang kita kena tahu dekat sini adalah yang pertama sekali dia ada welcoming lah. Welcome Big Y Academy ni adalah kita punya username. Kalau tulis kat situ username, katalah username dia Syed Khalil lah. Syed Khalil lah keluar. Kan? Tapi saya guna Big Y. Okey. Jadi yang ini adalah dia punya worldwide plus user. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, seluruh dunia kita baru ada 1,501 orang plus user. Plus user ni adalah yang akaun yang diaktifkan. Selagi mana akaun tu belum diaktifkan, dia tak masuk lagi dalam ni. Katalah Tuan Syed Khalil dia beli 15. Dia baru activate 5. 5 ada dalam. 15 belum ada. Apabila dia aktifkan lagi 10, dia akan tambah dekat situ. Jadi, bayangkan lagi 3 bulan daripada sekarang, lagi 6 bulan daripada sekarang, setahun daripada sekarang, agak-agak berapa ramai plus user di seluruh Malaysia dan mungkin di seluruh dunia. Jadi menunjukkan apa? Masih terlalu awal. Kita masih lagi di awal-awal projek baru bermula. Jadi kita kena ambil cepat-cepat peluang ini untuk kita jadi yang menyebarkan kepada kita punya rakan-rakan kita di luar sana lah. Okey, baik. Yang kedua sebelah dia ni. Tengok sini 526,000 ni apa? 526,000 ni adalah plus user ni yang 1,500 orang ni, dia orang ni accumulate dah belajar words Quran sebanyak 526,000. Accumulate dan ini akan bertambah dan terus bertambah. Pada 3 minggu lepas masa saya start baru join kan, baru saya ingat dalam 200,000 lebih je perkataan. So hari ni dah 500,000 lebih. So apa motivasi yang kita nak bagi kepada rakan-rakan kita kat sini? Bayangkan Tuan Khair Tuan Khair Razi katalah bayangkan tuan punya grup
berkembang, jaringan Quran tuan berkembang daripada 500,000 ni 10% adalah daripada rangkaian tuan yang belajar bahasa Quran. Okey. 10% bersamaan dengan katalah 50,000. 50,000 ni motivasi 50,000 belajar bahasa Quran tuan-tuan, bukan satu huruf, satu perkataan. Average satu perkataan katalah ada 4 huruf. 4 kali dengan 50,000 ada 200,000 huruf. Nabi kata apa? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang baca daripada kitab Allah, dia akan dapat satu kebaikan. Kan? Satu kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun awalam harfun wa mimun harfun. Nabi kata apa? Aku tak cakap alif lam mim tu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 200,000 tu kali lagi dengan 4. Okay, 50,000 kita tadi, okay, kali dengan 4, kita ada 200,000. Betul Ya. Okay, 200,000. 200,000 ni kali dengan 10. Sebab dia ganjarkan sebanyak 10 kali ganda. 200,000 kali 10, 2 juta tuan. Ni motivasi untuk saya lah. So hari ni saya dah bina rangkaian saya. Sehari mereka baca Quran, sehari mereka faham bahasa Quran, dan total pahala yang saya boleh dapat adalah 2 juta sehari. Tak mustahil. Sebab kumpulan ini 10% daripada 500,000. Bayangkan kalau besok lagi besar. So itu motivasi dia lah. Words learn. Bahasa ataupun perkataan yang dipelajari. Okey, baik. Kemudian kita tengok kat bawah pula. Yang ini yang menarik ni. Okey. Yang ini e-wallet. E-wallet ni sebenarnya yang ni saya tak berapa kaji 100% lagi sebab saya tak tengok sangat duit ni. Saya jalan je, buat kerja je. Okey, yang ini adalah income yang saya dah dapat pada bulan mungkin dalam masa 3 minggu lah. Okey, tak sampai sebulan lagi dah ada RM3,713. So kita nak tahu mana datang 3,700 ni. Sebab itu syarikat yang patuh syariah dia akan bagi detail. Mana datang duit ni? Dulu kita kerja, dulu kerja ataupun kita makan gaji, kita buat bisnes kan. Kadang-kadang kita tak tahu duit tu datang daripada mana secara detail. Tapi apabila kita buat think Quran tuan-tuan, tekan business progress sahaja, dia bagi detail mana datang duit ni. Tengok tu total bonus, introducer bonus, dia bagi. Okay, team development bonus, dia bagilah. Dia kali-kali apa-apa ada 300 kat sini, ada 300 contohlah. So retail ni untuk minggu yang baru ni, baru start minggu ni lah. Dia dah accumulate daripada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Saya dah ada lebih kurang berapa? Lebih kurang kita pergi kat dashboard balik 3,700. Maknanya detail kita boleh tengok setiap minggu. Sebab income ni dikira hari-hari, dibayar minggu-minggu. Dia bayar dekat mana? Dekat e-wallet kita. Selagi mana kita tak withdraw, duit tu tak dapat lah. Dia tak auto Tuan-tuan dan perempuan boleh withdraw. Saya dah withdraw sekali hari tu, dah masuk dah pun. Jadi saya jadi kalau saya ada e-wallet dalam saya punya account, okay, nak tahu e-wallet kat mana? Bawah ni. Okay. Contohnya saya nak tengok summary. Okay. Daripada mana datang ni? Kita tahu introducer bonus lah apa semua, dia akan cerita secara detail kat sini. Okay, nanti tuan-tuan dan perempuan tengoklah sendiri. Okay, baik. Kemudian kita boleh top up. Katalah kita nak activatekan kita punya reseller baru. Quran punya team yang baru. Jaringan Quran yang baru, business center yang baru, maka kita boleh gunakan e-wallet yang ada dalam sistem kita untuk daftarkan dia. Cash tu ambil kat kita. Dia bayar cash kan? Ambil kat kita. Contoh. Kalau dia nak bayar online, credit card dan sebagainya, maka dia bayar teruslah daripada dalam sistem. Okay, ada orang nak bagi duit, so kita aktifkan e-wallet, duit kita masuk, dia tolak e-wallet kita. Okay, so kat sini dia ada function top up. Top up ni kalau tak cukup.
Katalah ada e-wallet ada 800, tak cukup 300 nak aktifkan 1100, maka kita beli, kita top up 300 daripada syarikat, kita aktifkan kawan kita. So kalau kita nak transfer, katalah tuan tak cukup, telefon Tuan SK, Tuan Haji, ada tak e-wallet, boleh tolong transfer kat saya? Dia boleh transfer, tuan hantar duit kat dia cash. So dia tak payah withdraw dekat syarikat. Nak withdraw tunggu 3 hari, jadi dia terus dapat cash, kita terus aktifkan sebab dia transfer e-wallet dekat tuan-tuan dan puan punya ID masing-masing. Kemudian nak withdraw, boleh withdraw. Tekanlah. Okay, withdraw contoh. So saya ada berapa kat sini kan? Saya ada e-wallet balance ada 3,700 kan? Minimum allowed withdrawal RM50. Okay? Estimate maximum withdrawal. Saya dah setkan kat saya punya bank account. Okay, saya dah masukkan ni nama saya. Okay, masukkan withdrawal amount. Kita boleh pilih nak masuk berapa. Okay, allow withdrawal minimum kena RM50. Jadi katalah saya nak masuk, saya nak withdraw lah. Saya nak withdraw, ini kita buat live Saya nak withdraw 2,000 lah. Okay. Sebab lebih tu simpan. Ada kawan nanti nak register 1,100, saya gunakan e-wallet saya. Contoh. Jadi saya terus withdraw amount, tengok sistem dia terus. Withdraw fee tak ada, kosong. Okay, I have provided correct bank detail, proceed to withdrawal. Your requested withdrawal is successful. Baru tengok ni, baru balik daripada Aceh. Pagi tadi, tengah hari tadi baru sampai. Jadi tak tahu duit ada 3,000 lebih. Saya nak withdraw lah. So 2,000 tu insyaAllah dalam masa 2 hari dia akan masuk. Baik Okay, clear So kita pergi dekat dashboard balik. Okay, baik. Saya nak tunjuk dekat tuan-tuan dekat sini Tengok e-wallet saya dah tinggal berapa? 1,700. Boleh tak saya registerkan orang? Boleh. Sebab kalau dia ambil satu business center, satu Quranic center, dia baru 1,100, maka saya boleh ambil duit dia cash, saya tolak saya punya e-wallet. Okay, baik. Kemudian account status aktif. Okay. Dan okay, tengok belah kanan ni adalah crypto card holder. Siapa yang datang training baru ni dekat HQ, okay, HQ dia ada bagi tahu tentang siapa yang nak menyimpan crypto card, crypto card. Maka tuan-tuan dan puan-puan boleh beli simpan crypto card. Sekarang ni harga dia kalau tak silap saya dalam 2,500 satu crypto lah. Kripto dalam bentuk NFT. Okay? NFT ni maksudnya dalam gambar, dalam ni lah. So kalau nak cerita detail tu saya tak ada kepakaran, tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh study. Boleh tekan NFT, apa itu NFT apa semua, dan apakah potensi NFT pada dunia global, dunia tanpa sepadan, dunia tentang kripto, tuan-tuan boleh kaji sendiri. Dan kita menjangkakan kripto card kita akan naik, dia macam saham tau. Macam dulu bermulanya Bitcoin kan, macam mana orang beli berapa je harga dia kan, sampai naik beratus ribu, berjuta. Nampak tak? So kita dalam kita buat bisnes, kita pegang satu kripto, satu NFT, okay? Maka katalah dia naik sehingga 100%, 200%, maka tuan-tuan dan puan pada bila-bila masa nanti tuan-tuan dan puan boleh jual. Okay? Dan rekod dekat syarikat ada yang beli sampai RM300,000, ada yang membeli 1 juta tuan-tuan NFT untuk crypto card. Yang mana duit, ada duit lah. Kenapa? Sebab dia nampak potensi dalam kita seronok buat bisnes Think Quran, kita ada satu saham yang kita beli yang mereka sangat confident apabila jaringan Quran kita ni akan melebar di seluruh dunia nanti tuan-tuan, katalah kita dah ada 100 juta pengguna, maka setiap daripada mereka akan nampak NFT crypto card itu, maka ada demand and supply, maka ada jual beli nanti berlaku. Masa tu kalau tiba-tiba dia naik, kita beli 2,500, masa tu katalah lepas 2-3 tahun naik 2 juta, maka tuan-tuan jual dapat 2 juta cash. Okay, itu adalah benda yang berkaitan dengan jual beli kripto ataupun jual beli dalam NFT lah. Iaitu tuan-tuan nak detail kena cari, nanti kita boleh buat sesi yang lain lah. Dan satu lagi keistimewaan, kalau siapa yang beli crypto card ni, dia pegang, dia simpan. Saya pegang satu je tuan-tuan. Saya baru beli satu. InsyaAllah saya akan tambah. Saya, apa yang saya cakap, saya kena buat dulu. Saya beli satu, kenapa? Sebab siapa yang memegang satu crypto card syarikat,
dia punya business dia ataupun dia punya pendapatan dalam development bonus daripada 10%, automatik syarikat akan naikkan kepada 20%. Banyak tu tuan. Banyak. Dan saya rasa dia punya income tu. Sebab itu saya terperanjat. Kan? Tiba-tiba turun naik. Sebab apa? Sebab kita dapat 20%. Katalah sepatutnya kita dapat komisen RM50, tapi syarikat bagi 100. Komisen jaringan komisen dipanggil, nanti kita akan tengok nanti. Dipanggil jaringan yang kumpulan kanan dan juga kumpulan kiri. Dia akan pergi. Dan kalau sepatutnya, kalau sebelum ni saya dapat 200, tapi oleh kerana saya dah pegang kripto, saya dapat 400. Sebelum ni saya dapat 1000, saya dapat 2000 sebab saya dah beli dan simpan kripto holder. Tuan-tuan tengok color dia. Color dia adalah color ungu. Siapa yang tak ada kripto card hodler ni, dia color dia masih lagi color yang macam kelabu. Tak percaya, tengok dekat dalam sistem masing-masing. Kenapa saya punya color ungu? Sebab saya dah pegang satu kripto. Dan pada saya berbaloi sebab baru beli seminggu, lebih saja saya dah dapat balik modal saya beli kripto ni. Okay, seolah-olah kripto tu percuma je lah. Dia akan naik nanti insyaAllah. Okay, baik. So kita teruskan. Ada soalan terus tanya dalam chat ataupun boleh bersuara. Ustaz, berapa saiz file app ni? Belum tahu lagi Tuan Daniel. Okay, belum tahu lagi sebab saya rasa tak adalah terlalu besar lah. Tak sampai 100 MB lah saya rasa. Okay. Untuk dapat weekly bonus wajib ke ada retail sale? Tak wajib. Weekly bonus ni dia datang daripada 4 pendapatan kita tu. 4 pendapatan kita. Nanti kita akan tengok. Baik. So, kita boleh tengoklah withdrawal history contoh. Saya dah 2 kali keluarkan. Kali pertama, saya keluarkan pada, dah approve dan dah masuk 300.5 bila? 22 Oktober. Hari ni dah 8 November, saya keluarkan lagi 2,000. So, pending approval lagi lah. Nanti mungkin besok dia akan proses dalam 2 hari atau 3 hari dia akan masuk lah. Okay. Baik. Okay. So, dekat e-wallet tu boleh gode-gode sendiri. So, dekat network ni, saya nak tunjuk network yang penting ni. Ada banyak rahsia-rahsia dalam network punya sistem dia. Sebab saya tuan-tuan dan puan-puan, saya apabila saya diberi peluang macam ni, saya jumpa dengan rakan-rakan yang pernah buat networking, yang pernah buat apa orang kata multi level, macam-macam produk dia orang jual, yang pernah jadi jutawan, yang pernah jadi multi jutawan. Saya jumpa, saya cerita tentang Think Quran, dia orang berhenti. Maksudnya dia berhenti sekejap, dia nak dengar. So setakat ni saya tak ada rejection lagi. Sama ada dia join terus atau tidak, itu adalah isu yang lain lah. Tapi rejection tak ada. Dan saya secara peribadi saya tanya dengan dia orang, apa yang you feel tentang bisnes ataupun dengan Think Quran ni? Dia kata apa? Ada satu orang tu dia memang multi-million lah. Dia pernah buat multi-million dalam networking, bisnes dan sebagainya. Dia kata kalau betul dengan cara, dengan sistem yang ni kan, dengan vision syarikat yang betul, maka dia sangat yakin. Dia kata dia tengok saja, dia kata benda ni boleh pergi booming, boleh pergi jauh, dia kata. Okay. Dan saya tanya juga dengan beberapa rakan-rakan yang memang expert dalam bidang network marketing dan sebagainya, dia orang kata pun benda yang sama juga respon dia. Okay. Okay, baik. Kita nak pergi kepada network pula punya bot pula ni. Network ni dia ada banyak, nampak tak? Dia ada register new reseller. Dia ada my business. Okay, register new reseller, kita tekan. Okay. Okay, kalau kita pergi dekat sistem kita, dia automatic introducer ID tak boleh tukar dah. Sebab dia memang introduce by tuan-tuan dan perempuan lah. Cuma tuan-tuan dan perempuan boleh letak placement dia dekat mana. Kena masukkan secara manual. Jadi saya tak berapa galakkan tuan-tuan dan perempuan daftar melalui link ini. Saya tak galakkan. Gunakan register new seller. Saya tak galakkan sebab takut ada kesilapan. Jadi cara yang betul untuk nak registerkan new reseller, kalau tuan-tuan dan perempuan depan-depan dengan dia, adalah pergi terus dekat placement network. Placement network. Pergi,
Dan contoh ni placement network, kita klik ke bawah contoh. Okay, kita turun ke bawah So kita ada FND kat sini, kita ada gaban dekat bawah ni, kita klik lagi, katalah kita nak letak bawah dia. Klik lagi ke bawah, kita ada Daniel. Klik lagi ke bawah, kita ada Siti Afiza. Klik lagi, okey belum lagi. Okey. So katalah nak letak dekat bawah Siti Afiza. Maka klik dekat sini, terus daftar di sini. Kalau tuan-tuan nak buatkan, daftar dekat sini. Klik kat sini. Dan ini confirm tak silap. Sebab auto dia akan introducer saya placement Siti Afiza 217. Okay. Placement automatic dekat left dia. Kecuali kalau kita nak ubah kepada right. Tapi apabila kita dah tekan tu dia automatic kat left. Dan new reseller BC saja kita perlu masukkan. Sama ada dia nak beli 1 business center, 3 business center ataupun 7 business center. Yang 2, 4, 5, 6 ni tuan-tuan dan perempuan abaikan abaikan. Walaupun memang ada orang nak 2, nak 3, tapi kita tak galakkan sebab dia kena susun ikut betul-betul hierarki yang betul, 1 atau 3 atau 7. Tu je. Kita promosikan 3 package ni sahaja. Dan terus proceed kepada registration. Itu cara yang betul dan kita tak akan buat silap. Okay. So saya ulang balik pergi dekat balik dashboard. So kita pergi dekat kita pergi dekat mana? Placement network. Okay, itu cara pertama. Cara kedua, ini kalau di depan kita kita terus boleh buat. Kita klik, okay, so dia register, apa kita registerkan dia. Tapi kalau dia jauh daripada kita, dia ada dekat Pontian, dia ada dekat Kelantan, Terengganu, maka apa yang kita kena buat supaya memudahkan kita dan memudahkan dia, maka tuan-tuan dan perempuan pergi dekat placement URL. Yang ni semua saya dah buat testing dah. Saya tak belajar pun tuan, saya tak ada kelas lagi masuk, tapi saya alhamdulillah saya boleh faham tentang sistem juga. Jadi saya buat testing dan saya dah daftarkan beberapa orang hanya menggunakan link saya sahaja. Okey, tengok ini kita punya sistem Okey. Maka kita tekan je placement URL, tengok klik sini, katalah orang tu dia nak beli 3, dia klik 3. Ataupun kita tak payah klikkan, kita tekan je any pun tak apa, nanti dia yang akan tentukan dia nak 1, dia nak 3, dia nak 7. Alright. Ada 2 cara dekat sini yang tuan-tuan dan perempuan kena faham. Sama ada tuan-tuan dan perempuan kalau belum ada orang lagi, automatik tekan je dekat button ni. Sebab sistem akan susun pendaftaran baru kita tu dengan di kaki kiri ataupun di kaki kanan ataupun dalam kita punya rangkaian kita di mana-mana yang akan mendatangkan profit yang paling besar. Robot pandai buat kerja, sistem dia akan susun. Kalau kiri dah ramai, dia akan pergi ke kanan. Kalau kanan dah penuh, dia akan pergi ke kiri. Katalah ada kanan ada 15, kiri ada 10, dia akan daftar dekat kanan lah. Kiri ada 15, kanan ada 10, dia akan pergi dekat kanan. Sebab dia sistem nak maksimumkan tuan-tuan dan perempuan punya income. Bagus tak tuan-tuan? Bagus. Sistem macam inilah yang saya suka. Sebab apa? Sebab sistem ini sangat telus. Dia nak bagi income yang paling banyak pada kita. Kalau kita daftar 3 account, dia akan cari kaki yang mana yang paling lemah, dia akan cocok dekat situ dan untuk kita dapat income pada akaun kita yang bawah dan akaun kita yang atas. Sebab itu kita akan dapat 2 akaun serentak. Sebab itu nak buat bisnes, okay, saya ulang balik kalau betul-betul serius nak gerakkan Think Quran, tuan-tuan dan perempuan kena daftar sekurang-kurangnya 3 akaun bisnes. 3 Think Quran, 3 access. Itu paling, kalau nak biasa-biasa, nak dapat orang kata lepas-lepas lah duit-duit belanja, okey boleh. Cukup 1. Sebab apa? Sebab dia ada satu formula, yang inilah formula dia. Dia akan susunkan, dia akan dapatkan kita the maximum dekat akaun 1, akaun 2 ke atas, akaun atas lagi. Kalau siapa yang 7 tu dia akan susun. Tapi saya tak suka sistem susun. Okey? Sebab saya faham tentang sistem, maka saya akan susun sendiri dan saya akan bantu rangkaian saya. Saya tak akan bantu kiri dan kanan, saya akan bantu satu kaki. Apabila saya ada orang baru, kita akan cocokkan dekat kaki yang lemah tu. Kita akan bantu untuk dia ada pending income. Belum dapat income lagi Apabila kita placekan bawah dia, dia sebenarnya ada pending untuk dia dapat income dari segi development bonus. Dia akan dapat. Okey,
Yang kedua, katalah kita nak hide username kita, tutuplah. Supaya tak keluarlah Big Y Academy tu. Siti Afiza berapa tadi tu tak keluarlah. Zawawi tu tak keluar. Dia tak keluar. Dia hide je. Tak apa, tapi dia tetap pergi pada kita. So kita generatekan URL ini, nampak tak? Automatic sistem bagi satu QR code, kita boleh hantar. Kalau orang yang biasa dengan QR code, dia lagi suka, dia scan je. Dia terus daftar. Ataupun kita copy je ni, copy dekat sebelah kanan ni, hantar dia link. Syekh, ada nak daftar ni, hantar dia link tu, dia akan isi, dia akan buat bayaran automatik dekat dia punya sistem debit, kredit ataupun Grab Pay, dan automatik pop dia masuk dekat dalam sistem kita, hierarki kita masuk, income terus kita boleh tengok. Dan automatik SMS akan hantar kepada tuan-tuan dan puan bagi tahu, tahniah, congratulations, okay. Saya ada banyak dah SMS keluar ni kan. Okay, congratulations, okay, you got introducer bonus RM100. You got introducer bonus RM300. Kalau kita daftarkan orang tu tujuh, dia ambil 7 business center, 7 Quranic center, maka you got RM700 real time. Tapi masuk e-wallet dulu, belum withdraw lagi. Withdraw baru dapat duit lah. Okay, so ini the powerful of dia punya sistem, tuan-tuan. Okay, ini very latest punya sistem yang saya nampak lah. Okay, kita boleh, okay. Ataupun, okay, ada cara lain, kita nak letak dekat kita punya apa? Dekat kita punya kaki yang lemah. Ataupun kaki tu dia ada lagi kaki lagi lemah, tapi kita nak tolong kawan kita tu, kita punya jaringan Quran kita tu, maka kita boleh pilih. Tengok kita boleh pilih dekat mana kita nak placekan dia. Katalah saya nak placekan dia ke akaun yang 5 saya, dekat belah kiri ataupun kanan. Katalah saya nak pergi dekat left. Sebab left tu adalah yang tadi tu, yang saya tunjuk tadi tu. Dia akan susun dekat kiri. Ke bawah. Maka saya suka hide saya punya username. Ataupun kalau tak hide pun tak ada masalah. Saya generate URL, dia akan keluar link yang lain. Automatic, tuan-tuan. Dan tuan-tuan hantar. Ustaz. Okey, ada soalan? Ustaz. Okey. Ustaz, kalau kita dah letakkan dia dekat Saya suara tuan macam rendah sangatlah, slow. Boleh tak kuatkan sikit? Tak ada. Okey, kita dah tuliskan dia dekat, baru kita hantar kita punya link kepada dia kan. Kita dah letakkan dekat kaki mana. Katalah dia decided tak jadi join as a reseller. Ada misi link tak nanti? Dia tak jadi join sebagai Reseller. tak ada masalah. Dia tak ada kosong kat situ nanti ya? Akan ada isi. kosong. Okay. Sebab dia akan susun ikut kosong dulu. Clear Dia akan ikut macam tu. Dia akan pergi yang kosong dulu, dia akan dapat. Baik Alright. So, dekat dalam network ni yang paling penting sekali adalah placement network dengan placement URL. Dua ni untuk daftarkan orang. Tuan-tuan kuasai placement network, tengok network dekat mana tuan-tuan nak letak, pergi dekat URL, kalau dia jauh pakai placement URL, kalau dia depan kita placement network, klik dekat situ, bagi dia kita punya handphone, kau daftar terus kat situ. Okay. Yang lain-lain tu tuan-tuan boleh tengoklah My Business Center. Okay, macam saya daftar pada 16 Oktober. Okay, baru 3 minggu kan. Okay, saya daftar 7 akaun. So ini bukti pendaftaran saya 1 sampai 7. Kemudian, okay, kita pergi back balik dashboard dia. So kita boleh tengok dekat, okay, baik kita boleh tengok dekat My Business Center tadi, purchase on Business Center. Okay, tengok. Saya dah limit 7 purchase business. Saya dah tak boleh dah. Syarikat hanya hadkan 7 untuk 1 orang. Maka kalau siapa yang ada 1, dia boleh upgrade. Dia boleh tambah. Tapi kalau dia dah ada orang bawah kanan dia, katalah dah ada 1 orang place, maka dia akan duduk bawah orang tu. Dia tak akan duduk cantik 1, 2, 3. Tak akan duduk cantik. Okay, itu dia punya, sebab itu
kita dah decide 3, dia akan susun terus 3. Kalau kita katalah belum ada lagi orang kat bawah langsung, this is the best time untuk kita update cepat-cepat. Tambah lagi 2, dia akan susun 1 di kiri kita, 1 di kanan kita, nama kita sendiri, dan automatik kita pun dapat commission daripada pendaftaran tu. Nampak? Okay, baik. Okay, ni dah penuh kan? Dah tak boleh lah. Sebab saya dah 7 dah maksimum. Sebab syarikat hanya bagi 7 je. Okay. Sponsor network, kita boleh tengok. Ini adalah orang yang saya dah sponsor setakat ni baru 6 orang je. Tapi income dah 3,000 lebih bulan ni kan. Saya rasa dah sangat okey lah tu. Kan? Sebab itu jaringan ni kita kena cepat. Okay, baik. Kemudian apa lagi? Registration history semualah. Kita boleh tengok. So dekat produk ni, okay, kita pergi pada, ada soalan tanya dekat produk ni, okay, benda yang kat mana yang paling penting? Dekat produk, kita nak hantar kepada kawan-kawan kita untuk free register, kita ambil dekat produk URL. Ini dia. So yang ini memang satu je produk URL dia. Tak ada banyak-banyak. Satu je lah. Simpan baik-baik. Okay, saya dah bagi banyak, saya dah bagi beberapa copywriting, ada 1-2 copywriting. Tukar nama tuan-tuan, tukar link ni, URL ni, tukar nombor handphone. Okay, dan tuan-tuan dan perempuan boleh hantar seramai mungkin untuk buat free register. Buat trial, buat orang kata test drive lah sistem belajar. Lepas tu je apabila dia terus tiba-tiba last kali dia kata upgrade to plus kan. Masa dia upgrade to plus tu, dia boleh bayar sendiri pun boleh ataupun dia refer pada kita. Kalau dia bayar tu sendiri pun tak ada masalah sebab syarikat akan return balik 299 dalam sistem kita, e-wallet kita, dan dia ambil kita punya kod kita yang belum digunakan. Ustaz, Bak kata Tuan Haji SK tadi kan, adakah dia akan ambil? Ya, dia akan ambil. Sebelum ini tidak, tuan-tuan. Sekarang ni banyak upgrading yang kita tengah berbincang dengan pihak syarikat, cadangan-cadangan untuk lebih mantapkan sistem supaya semua orang boleh berniaga secara secara aman, secara seronok lah kan, dan menang-menang. Itu yang penting. Kita tak nak syarikat je menang, kita tak nak kita je menang kan, reseller je menang, kita nak dua-dua menang lah, insyaAllah. Okay, yang ini kat mana nak ambil link? Daftar kat sini. Kemudian nak tengok produk kita, tengok dekat my product. Kalau tuan-tuan dah daftar, tengok my product kat sini. Okay, ni adalah my product kita lah yang belum diaktifkan. Nampak tak? Available kan banyak kan? So masa ni lah kita nak hadiahkan ke, kita nak bagi ke, kita nak jual, semua ada dekat sini. Okay, baik. Kita back balik. Okay. So yang lain-lain saya rasa tak berapa nak penting. Yang ketiga yang penting juga adalah activatekan plus. Activatekan plus tu dekat sini. Ni. Activate plus ni. Kalau tuan-tuan ada 5, ada 15, ada 35, maka tuan-tuan dan perempuan katalah nak activatekan plus, nak activatekan sistem belajar sendiri ataupun sistem belajar, katalah isteri kita. Maka tuan-tuan dan perempuan produk ada, pergi dekat activate plus ni, satu je langkah dia. Masukkan email dia. Email yang dia dah daftar free. Selagi mana dia tak daftar free lagi, maka nak activatekan untuk dia jadi user penuh ataupun plus user, tak boleh. Kena suruh dia free activate, free register dulu. Masukkan email dia, automatic sistem dia nanti dekat handphone dia yang dia daftar free tadi tu, automatic dia kata you are now plus user. Nampak? Alright? So submit je. Itu saja. Okay, baik. Okay, setakat produk ni clear tak? Clear Saya rasa itu je. So kalau nak donate ni boleh try lah. Donate. Masukkan donate ni, letak je semua. Submit je. Kita donate kepada syarikat balik untuk diberi kepada mereka-mereka yang nak menggunakan. Ada orang dia masuk, dia mungkin pakai 1. Mungkin dia ada anak 3 orang, dia pakai 5. Dia ada 10 lagi. Jadi 10 lagi tu dia tak tahu nak bagi siapa. Jadi donate je lah. Daripada dia hilang dalam masa 60 hari, lebih baik kita infakkan. Jadi ada projek tuan-tuan yang mana tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan dan perempuan kenal mana-mana
ada connection dengan mana-mana pusat tahfiz ke, ataupun guru-guru Quran ke, yang tuan-tuan tahu dia memang ada rangkaian, ada murid yang ramai, maka tuan-tuan tak salah untuk hadiahkan satu pada dia. Dia pakai dulu. Kan? Donate je lah. Lepas tu dia nanti dia dah shock, dia dah okey, okey macam mana saya nak buat bisnes ni, nampak? Itu antara cara-cara boleh kita approach kita punya prospek kita lah. Baik okey, baik dulu. Okey, baik. So itu dia. Okey, performance ni ini tak ada apa-apa lah, tuan-tuan boleh klik lah. Business progress ni adalah income apa semualah. Okey. Kita punya business progress ni dia jangan kita tengok. Okey. Dia ada business progress kita dalam masa sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Okey. Apa dia? Kita punya retail bonus. Kan? Kita punya introducer bonus yang pada bulan ini ataupun pada minggu ini. Daripada mana? Pangkat kita. Okey, akaun satu saya dah, okey, dia crypto card holder adalah saya. Saya dapat, saya dah semua dah, ni sebab saya beli satu automatik semua. Persen saya 20%, nampak tak? Kalau tuan-tuan dan perempuan pergi dekat tuan-tuan dan perempuan punya sistem, sebab tuan-tuan dan perempuan belum lagi beli crypto card tu, maka tuan-tuan dekat situ hanya 10% je. Tengok kat nanti, tengok 10% je. Saya dah 20%. So dekat Big Y 1 ni, okay, saya dah achieve negotiator. Akaun 2 saya dah negotiator. Akaun 3 dah associate. Lain semua associate lah, barulah. 2 dah naik negotiator. So lepas negotiator dia pergi kepada manager. Dia pergi pada apa? Lepas tu manager. Dekat manager tu nanti saya layak untuk dapat satu lagi bonus yang syarikat akan bagi, iaitu bonus kereta sebanyak 1,800 sebulan. Okey. Itu nanti kita detailkan macam mana cara bayaran apa semua itu. So, saya yang ini kita tengok secara general dulu. Okey. Baik. So back. Okey, baik. Kemudian income kita boleh tengok weekly, monthly, accumulate income. Kita tengok accumulate. Okey. Yang ni yang dia tak masukkan lagi yang baru punya ni kan. Ini accumulate yang mungkin yang bulan lepas kot. Dia tak masuk pada bulan ni lagi. Jadi dia tengoklah. Ni kita boleh tengok sendiri . Kemudian dekat others ni, update profile, change password, download. Okey. Update profile, change password ni tuan-tuan dan perempuan boleh tengok sendiri. Dekat download ni, tuan-tuan dan perempuan ada 178 item yang boleh terus download sendiri. Nak buat business card boleh ambil dekat sini. Print sendiri. Nak buat poster, nak tampal dekat apa, dekat center sendiri ke, kalau ada center ke, ada office ke, boleh. Okey, contoh kita tekan poster kat sini. So dia pergi dekat zip bawah ni. Jadi kita boleh lah. Lepas tu nak ambil brochure, nak print sendiri, semua digital . Dia tak ada printed sebab kita nak pergi global. Kan? Kalau kita nak semua nak printed kan, orang Indonesia suruh post, orang daripada Brunei suruh post, dah cost lagi, dah apa kan. Macam ni kita nak cover kan. Jadi semua sendiri je. Okey. Lepas tu dia boleh ambil TQ ni, Think Quran BOP, Business Opportunity Preview ataupun presentation. Setakat September punya update boleh download juga. Okey, boleh tengok poster semualah. Ini bahagian download. Okey, dekat produk ni. Okey, sorry, dekat My Business. Okey, My Business. Dekat download. Okey, pergi dekat dashboard balik. Kita tengok yang terakhir apa dia. Last kali ada dekat bawah ni Reseller Masterclass. Tuan-tuan dan perempuan boleh klik Reseller Masterclass dan ada beberapa video yang telah dibuat. Walaupun video ni tak update lagi sebenarnya, tuan-tuan dan perempuan boleh dengar lah, boleh dengar dan boleh ambil ilmu. Pendek-pendek je, 3 minit, 10 minit, 4 minit. Kan? Boleh ambil ilmu. Okay? Contohnya saya dah tengok 6 video. So ini adalah video yang ke-7. I love rejection. Jadi saya tak tengok lagi. Malam ni saya tengok lah. Apabila saya dah tengok, dia akan hijau lah dekat sini. Okay? Kemudian dah habis nanti saya boleh pergi dekat apabila saya dah achieve consultant, barulah video ni dibuka. Sekarang ni saya belum consultant lagi kan. Nak tahu consultant, tadi pergi dekat balik dekat kita punya ni lah. Kita punya rank yang mana, kita boleh tengok dekat
yang tadi tu. Okay. Business progress tadi tu. Kat dalam performance kita. Okay, boleh tengoklah. Okay, so itu adalah 6 box, 6 kotak yang tuan-tuan dan puan kena tahu dan kena ambil tahulah untuk perniagaan kita tanpa sempadan. Ada soalan tak? Setakat ni. Ustaz, Tuan Daniel ada soalan ke? Ustaz. Okay, boleh. Tuan, cakap je. Okey, yang apa nama ni, link yang kita hantar untuk trial tu, bila dia dah habis sampai purchase sendiri, ada tak sistem hantar balik kepada kita siapa yang beli tu, dan untuk kita follow up macam Ustaz kata tu, bila dia dah pakai, dia dah guna, untuk kita follow up whether she's interested nak apa ni, jadi reseller or something like that lah. Ada tak sistem yang bagi tahu? Sebab bila kita hantar, kalau dia beli sendiri kita tak tahu. Ya, melainkan dia beli dengan kita lah, dia kata dia nak dan kita activatekan dia dan kita tahu siapa yang Okay, purchase Tuan. dengan kita. Apabila dia beli, semua akan bagi signal dekat dalam sistem. Ada ya dalam sistem Dalam sistem. Contoh Okey. Tuan boleh tengok dekat mana? Dekat jap. Dekat dalam dekat bahagian, jangan saya share balik. Okey, sikit Tuan boleh tengok dekat bahagian produk, pergi dekat my TQ user. Masih. Klik situ. Tengok Tuan boleh tahu siapa yang dah register free, siapa yang dah activate. Nampak? Okey. Kat sini. Registration plus status no, contoh. Registration status yes. Tapi plus status no. Kita boleh tahu kat sini lah. Okey. Nampak. Okey? Okey, ngam. insya-Allah. Sebab semua dia ada dekat apa tu, dekat dalam sistem kita. Kita boleh tengok, kita boleh detect. Sebab dia walaupun sistem pembelajaran dengan sistem bisnes dia lain tau. Tapi dia integrate. Dia boleh, kita boleh tengok secara langsung terus. Okey. Okey, ada soalan lagi? Ustaz, Baik. sekarang Sekejap. Okey, kita bagi Puan Rosmawati dulu. okay, macam sekarang ni, okay, macam sekarang ni Ustaz terang tu macam okey lah, tapi besok lagi nak buat, tak faham tak semana saya nak tanya Ustaz ke? Ada ni. Okey. Puan, macam ni, pergi dekat kena gode reseller.academy. Pergi dekat reseller.academy, masukkan username Puan, masukkan password dan kena gode dekat situ. Jadikan dia dekat dalam kita punya handphone ni, kalau boleh kita jadikan dia home page. Dekat dalam handphone kan? Kita ada handphone, kita pergi dekat pergi website, pergi dekat Google, tekan reseller.academy, lepas tu kita masukkan kita punya tu, kita klik dekat belah kanan tu, dia boleh masukkan dia sebagai home page. Jadi maknanya kita terus tekan button, terus masuk sistem kita. Kalau dia minta password, remember je password tu. Sebab kita klik terus masuk sistem. So hari-hari benda ni kita boleh tengok. Sama juga dengan Think Quran. So ada dua lah. Ada dua web base yang kita kena jadikan dia sebagai kita punya home page dekat dalam handphone kita. Kenapa? Sebab dia dah penting pada kita. Satu penting untuk kita belajar, satu penting untuk kita bisnes kita. Sebab bisnes kita dalam handphone je. Okay, nanti satu lagi kalau rakaman saya akan bagilah untuk rakaman slot malam ni boleh tengok balik. Untuk rakaman yang lepas kita ada rakaman tentang presentation untuk orang baru. Orang yang baru nak join, yang nak tahu tentang Think Quran, saya pun dah ada recording. Tuan-tuan dan puan boleh ambil, boleh tengok sekali dua kali boleh faham lah. Cuma setiap kali presentation ada saja idea baru, kadang-kadang ada cara approach baru yang apabila kita buat latih to be, kita selalu bercakap, kita selalu buat presentation. Jadi saya tahu kat mana dia punya key yang saya kena highlight kan, itu saya lah. Yang itu yang saya akan kongsi apa yang saya lalui. Tapi mungkin tuan-tuan dan puan buat lagi power daripada saya. Presentation lagi superb, lagi mungkin lebih meyakinkan, teruskan dan kongsilah pada kami.
So kita itulah pentingnya komuniti Quran ni, sebab ending dia kita nak ajak orang kepada belajar Quran, belajar tadabbur, belajar tafsir kan. Jadi mungkin skill-skill baru yang Siti Siti Afizah kata, Ustaz saya apabila saya cakap yang ni orang lebih lebih terkesima lah contoh, ataupun lebih berminat terus nak daftar. Apa rahsia dia tu? Tolong kongsikan, sebab semua kita adalah orang baru. Saya hanya cepat mungkin seminggu 2 je daripada Kak Rosmah. Mungkin. Itu je. Tapi kenapa nampak macam saya advance sikit, sebab saya setiap hari saya buat presentation. Setiap hari saya jumpa orang. Selain aja saya ajak orang pergi umrah, dia tak ada duit, dia kata, Anah, kau buat ni cari duit. Contohlah. Nanti tu antara cara-cara lah. Cara macam mana kita approach orang lah. Boleh Okey, tadi Hafizah ada nak tanya tadi. Ustaz, yang my product tu macam saya tak tahu lagi lah macam mana kita nak activatekan benda tu kepada, macam kita dah ada orang nak kan, tapi kita tak boleh nak jual kita punya produk tu. Saya dah tunjuk tadi, tak nampak Apa? Nampak tak? Okey. Yang pertama, step yang pertama adalah hantar link daftar. Okey, jap saya tunjuk Pertama sekali, okey, kita kena hantar link registration free dulu kepada mereka. Kat mana kita nak dapat? Dalam sistem Reseller Academy ni, pergi dekat produk, nampak Pergi dekat produk URL. Klik. So ini adalah kita punya link untuk kita hantar pada orang. Apabila dia dah daftar, sistem akan cache dia punya data, termasuk dia punya email, termasuk dia punya nombor telefon ke apa, nama dia semualah. Okey. So katalah kita nak aktifkan dia bayar kat kita 299 ataupun kita nak bagi free pada dia. Macam mana cara nak aktif? Step kedua adalah, close dulu Step kedua adalah pergi dekat produk juga, Activate Plus. Tadi mula-mula produk URL, so daftar dulu Activate Plus. Klik kat sini, masukkan email yang dia daftar dekat sistem kita. Kena sama, tak boleh email lain. Sebab dia tak boleh nak detect email yang tak ada dalam sistem. Boleh? Ustaz, yang ni dia akan guna yang kita dah purchase tu lah. Macam kita ada. Dia akan tolak yang kita punya 15 tu dia akan tolak satu nanti. Dia akan randomly tolak. Okey. Dan katalah kita dah daftarkan adik-beradik kita, anak kita, suami kita kan, ada 5 orang. So semua kena daftar free, dan kita manually kita type dia punya valid email, submit. Lepas tu pergi kat sini balik, type lagi email dia, submit. Type lagi email dia, submit. So dia akan automatic plus user. Dia boleh access semua modul. Ustaz, yang saya perhatikan, yang saya nampak, kalau kita terus ke this page, kita type email, apa email yang belum masuk dalam sistem. Ustaz kata dia makin link dia untuk register. Kalau kita buat tiba-tiba kata kita ada kawan depan kita cerita kat dia terus nak Tuan Tuan Khair Razi, saya stopkan video. Tuan punya video tutup sebab tuan punya suara tak clear. Mungkin line tak berapa kuat, jadi tuan kena tutup video. Boleh bercakap je. Okey, apa nama ni, pertama sekali dia wajib bagi dia untuk register trial. Sebab email tu kalau dia tak register, katakan dia depan kita minum kopi, kita cerita, dia terus nak 1 unit. So kita pun masukkan email dekat sini, dia akan bounce, dia akan reject, submit tak akan keluar. So kita kena bagi dia trial, dia kena register trial, baru samakan email. Katakan kita bagi dia trial, dia buat email dia, lepas tu dia bagi email baru, tak sama, dia akan reject. Kena register sama. Betul. Dah faham dah tu. Sebab itu dia penting cache dekat email
Okey, Tuan Daniel nak bertanya. Ustaz, ada dua soalan. Cantik. Satu, yang network placement tu itu memang hanya untuk BC je lah ya. Kalau mereka yang beli satu-satu tu memang tak ada masuk dalam network kita kan. Beli user tak ada dalam network. Dalam network cuma BC je lah dalam User, network. ya, user dia hanya pengguna saja. Dia kalau dia share dengan orang lain, dia hanya dapat pahala saja. Upah tak dapat. Maksudnya kalau yang beli satu-satu tu dia hanya user Betul. hanya dalam. Sebab itu, okey, sebab itu saya nak beritahu rahsia dia. Powernya projek ni, tuan-tuan dan puan boleh cari seberapa ramai user tuan-tuan boleh jual. Walaupun macam Tuan Daniel dia ada 15, katalah dah pakai 5 contohnya, ada 10 lagi. Katalah you dapat projek, ada orang nak sponsor 100 orang tim Quran. Kita tak payah nak tunggu kilang buat produk, kita nak kena hantar apa ni, tak ada. Dia automatik kita boleh generate, submit 100, automatik dapat 100. Katalah ada dapat projek 1000 orang nak daftar, contoh. 1000 automatik kita boleh generate terus kepada syarikat. Sebab itu dia very orang kata network ataupun new teknologi kan. Dia pakai teknologi digital, maka dia cepatlah. Tapi kalau katalah kita keluar produk, tiba-tiba produk kita orang minta 10,000 supply. Saya nak besok pagi dah dapat. Pening kepala kita nak cari kilang apa semua. Tapi projek kita ni 10,000. Pakai handphone, klik dia 10,000 submit. 10,000 punya kita activate kan, penat dia tu je lah. Automatic produk kita dia akan generate RM79 masuk dalam akaun kita terus. Dia masuk. Clear Ustaz, user tu Ustaz. Cakap saya tak dengar. Okay, user tu kalau in future lepas dia dah jadi user, dia dah update to plus, lepas tu tiba-tiba dia berminat. Okey, baik. Soalan yang dia baik. nak buka business center, dia boleh upgrade ke? Tak ada upgrade, tak ada apa. User, dia kena beli satu business center, dia dapat 5. Kena masuk. Dia kena beli, dia kena daftar untuk buat bisnes, kena ambil 5. Syarat nak buat bisnes, dia kena ataupun dia nak dapat diskaun, dia macam ni. Syarat untuk dia nak buat bisnes ataupun dia nak dapat diskaun. Sebab ada orang dia beli 5 bukan sebab dia nak buat bisnes. Dia nak dapat diskaun sebab dia tahu 5 ni dia, mak dia, bapa dia, anak dia. 5 dah habis dah. Dia bukan nak buat bisnes. So kita kena bagi tahu secara transparent dengan kita punya prospek kita. Kalau you beli satu, you kena beli dengan harga retail 299. Tapi kalau you nak dapat diskaun, you beli terus 5. Saya offer you terus beli 5, you dapat harga 220 setiap satu access. 220 kali 5 you hanya bayar 1,100 saja. Jadi orang ni kadang-kadang menarik juga syarikat bagi diskaun. Ya, bukan saya bagi, tapi syarikat yang bagi pada you diskaun. Jadi kita rasa macam seolah-olah kita tak ada untung lah. RM79 kali 5 dah, dia nak kalau 5 tu dah banyak dah kita dapat kan. 7 kali 4 150, 500 tu. Memang tak apa tuan-tuan. Sebab kan itulah cara dia. Itulah kita nak imbal balik dengan dunia dan akhirat kita. Okey, tapi kalau dia daftar satu akaun, kita hanya dapat RM100. Betul. Sponsor kan RM100 je. Tapi kalau kita letakkan akaun tu dekat sebelah kiri kita yang lemah, kita dapat RM100. Kita dapat lagi dia punya jaringan lagi. Kita dapat lagi level. So maknanya dia boleh dapat juga beratus-ratus juga sebenarnya. Tengok kepada susunan dia. Okay, kiraan dalam sistem. Tak kisah. Saya cerita dua-dua. Saya ada orang saya kata, tuan, 1,299, tapi kalau tuan beli 5, kan? Kita bagi harga 2,201. Oh, macam tu. Minimal 5. Okey. Tuan nak berapa? 10. Contoh. 10, belilah 2. Kita daftarkan dia 2 akaun. Daftarkan dia 2 akaun juga. Tak kisah dia nak buat bisnes, tak nak buat bisnes, tak kisah. Sebab dia layak, entitled untuk dapat harga ahli. Berapa harga ahli? 220. Clear? Ustaz. Okay, baik. Soalan yang kedua. Ustaz. Soalan saya, Ustaz, yang Ustaz kata yang kripto apa? Kripto Crypto Khat.
Kalau saya dah buka, dia masuk ke MetaMask kan? Betul? So maksudnya Ustaz beli token ke atau beli Ethereum, NFT dia? Bukan, kita beli NFT dia. Oh, beli NFT dia? Ya. Itu nanti jumpa Ustaz Tapi cara untuk beli tu saya tak faham lagi. Saya pun leader yang buat kan. Jadi nanti insya-Allah kita jumpa boleh. Nanti kita arrangekan lain. Boleh. So, Satu lagi Ustaz. Kelebihan dia satu, kita dia panggil crypto hard. Apabila kita hold dia, maka kita ada potensi, dia akan naik. Contohnya, kalau siapa yang pergi training baru ni, Tuan Bob tu dia beli, tak silap saya, dekat beratus lah crypto hard. Sekarang ni dia dah untung lebih daripada 100% dalam masa tak sampai 3 bulan. Dia dah untung dekat 300%. Sama ada dia nak jual pun boleh ataupun dia nak simpan lagi. Dia kata, ni boleh pergi lagi ni. Biarlah simpan lagi. Maksudnya dia hot tu dijadikan NFT lah. Betul. Tu. Ya, memang cantik tuan. Tuan tengok dekat dalam sistem dia tu pun. Kalau saya tengok pun memang, selalu orang ambil gambar, bagi monyet, macam-macam kan. Itu pun jual berjuta tu. Itu berapa ratus Ethereum. Ustaz, satu lagi, kalau Ustaz, kalau nak ajak Ustaz, nak minta tolong Ustaz dengan Ustaz Fendi, kalau saya ada beberapa orang lah dah sembang, cuma saya tak buat lagi kan, nak buat appointment jumpa mereka kat surau, mereka nak sembang dengan orang-orang surau tu, boleh Ustaz? Boleh. Saya menunggu je sebenarnya. Dia ada dua cara lah. Satu cara kita boleh buat online, satu cara kita buat offline. Sebab itu apabila Tuan Daniel dah tanya, saya nak saya nak fokus balik kepada apa gerak kerja yang tuan-tuan dan puan kena fokus. Ada 4 gerak kerja tu. Saya tak tunjuk, saya tengok kalau ada slide saya tunjuk, kalau tidak saya cakap. 4 gerak kerja yang tuan-tuan dan puan kena fokus dalam Think Quran ni. Yang pertama sekali, kita dah daftar. Semua dah daftar. Step 1 tuan-tuan dah lulus dah. Semua dah daftar dah. Step 1 tu dah lepas dah. Step yang kedua, lepas daftar, tuan-tuan dan puan kena listkan 20 nama. Siapa yang belum listkan 20 nama tu kena listkan segera. 20 nama tu nak buat apa? Listkan, tulis satu-satu nama dia dengan dia punya lokasi. Tak payah letak nombor telefon. Nombor telefon ada dekat nombor telefon tuan-tuan. Bagi pada leader pun tak guna sebab bukan leader tu kerja dia untuk call kan bagi pihak kita. Tak. Kan? Jadi, apa yang tuan-tuan dan puan kena buat, tuan-tuan dan puan kena listkan nama itu dan buat follow up ataupun buat orang cakap silaturahim kepada 20 nama tu. 20 nama tu siapa? 20 nama orang yang betul-betul percaya dengan tuan-tuan dan puan. 20 nama ni adalah orang yang betul-betul, kalau tuan-tuan dan puan ni adalah orang yang jatuh bangun, dia memang sentiasa menyokong tuan-tuan dan puan. Dan dia adalah orang yang ada business minded. Dan dia adalah orang yang mungkin nak berjuang dalam Think Quran. Ada potensi. Nampak? Jadi, dah senaraikan 20. Kenapa 20? Kenapa tak 50? Kenapa tak 100? Dalam handphone kita ada beribu nama. Kenapa kita minta 20? Sebab sebenarnya daripada 20 tu, kita hanya nak 4 orang je tuan-tuan. 4 orang je tuan-tuan sebenarnya. Yang betul-betul nak buat macam kita. 4 orang je. Kalau dapat lebih, bonus. Kalau kurang, tambah lagi nama yang ke-21, 22 macam tu. So apa yang kena buat, step yang ketiga dah tulis, kena tulis dekat nombor dekat dalam A4. Lepas tu dia minta sign, tuan-tuan dan puan kena sign. So ini jangan tanya saya kenapa yang kena buat macam tu. Sebab orang yang berjaya itulah yang dia buat, kita tiru je orang berjaya. Sign. Tuan-tuan dan puan sign nama tu, 20 nama tu dah tulis, sign, kemudian bagi kepada siapa yang introduce tuan-tuan. Katalah Siti Hafizah saya kena sign dekat kertas dia. Puan Rosmawati saya kena sign. SK saya sign dekat situ. Tuan Daniel, itu dah sign kan? Maknanya Tuan Effendi sign, saya pun sign juga. Pun boleh juga. 2 orang sign pun tak ada masalah. Dan next step yang ketiga adalah tolong kenalkan 20 orang ni kepada leader kita. Macam Dr. Zawawi kepada SK. Saya akan support. Kenalkan. Supaya apa? Supaya
kita yang akan jadi juru cakap kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Kadang-kadang, kenapa? Sebab rasionalnya, orang yang dah rapat dengan kita, hot friend kan, hot list kita, maka kalau kita cakap kadang-kadang dia ni bukan dia tak nak dengar, tapi ialah kawan-kawan. Tapi cuba bawa saya, dia tak kenal saya. Kan? Tuan Daniel tee up sikit dan sebagainya. Dia ada skill-skill yang lain nanti kita akan ajar. Jadi, so dia start nak mendengar. Nampak? Dan dia pun okey. Dia kata yes saja, terus daftarkan terus. Jangan tunggu-tunggu dan buat step yang sama. Kalau katalah dia daftar, dia terus bayar hari tu, dia terus online bayar, terus ambil kertas bagi pada dia, okey tolong tuliskan 20 nama. So, 20 nama ni kalau ikut kita punya apa dia panggil strategi kejayaan kita adalah kena settlekan dalam masa sekurang-kurangnya 7 hari. Daripada tarikh kita daftar. Kenapa 7 hari? Jangan tanya. Sebab apa? Itulah dia panggil strategi kejayaan. 7 hari. Dia panggil hot kita ni kadang-kadang 7 hari. Lama-lama ni kita akan slow, kita akan ni kan. Jadi 7 hari tu kena minta bantuan daripada leader. Siapa yang introduce kita ataupun kalau ada super leader yang boleh bantu, kita akan membantu juga. Okay? Kalau jauh-jauh kita buat online, kalau yang dekat kita buat jumpa secara personal, kalau kita boleh arrangekan taklimat, kita buat taklimat. Bawa dia datang ke taklimat sama ada di HQ. HQ setiap hari Sabtu pukul 2 petang. Pukul 10 pagi. Setiap hari Sabtu. So boleh bawa. Siapa yang duduk dekat HQ di Shah Alam boleh bawa kawan-kawan dekat situ. Kemudian kita dalam grup kita itu yang pertama, itu yang kita kena pergi. Yang kedua, kita boleh bawa dia dalam online kita, insya-Allah setiap hari Isnin malam kita cuba akan start balik bermula pada minggu depan untuk buat preview secara online. Dan mungkin kali ini saya buat dulu, lepas tu je saya akan pass lah. Lepas ni Dr. Zawawi pula yang cakap, lepas tu SK yang cakap, lepas tu Siti Hafizah cakap, nampak tak? So kita nak setiap orang ni adalah development of as a leader tu kena bersedia untuk jadi seorang pemimpin. Okay? Kemudian boleh bawa dia dekat dalam taklimat secara live. Live ni maksudnya dekat office. Contoh, dekat Tuan Effendi mungkin dia buat pada hari Jumaat. Katalah dekat office saya mungkin saya boleh buat pada hari apa kan. Nanti kita akan susunkan jadual dan kita boleh, tak lama tuan-tuan, satu hari ada 24 jam. Kalau kita buat taklimat pun paling lama pun kita akan spend 2 jam je kan, ataupun 3 jam lah. So kalau kita sibuk dengan apa benda pun, kerja yang lain, sebenarnya kita masih ada masa. Saya sibuk juga tuan-tuan, tapi saya bukan masih ada masa, saya terpaksa luangkan masa. Sebab saya rasa ini satu perjuangan yang saya memang mencari-cari. Kan, kita tak ada rezeki ataupun tak ada peluang untuk mengajar Quran macam mana orang lain, macam Ustaz Effendi dia ajar, dia buka kelas Al-Baghdadi Quran kan, rekrut pelajar, itu dia punya peluang yang dia dapat kan, untuk dapat saham Quran tu. Tapi kita tak ada peluang tu. Jadi saya rasa inilah peluang yang saya boleh manfaatkan kan. Mungkin satu hari saya ambil 2 jam je sehari kan, seminggu baru ada 14 jam je. Saya ada lagi masa lain untuk saya buat bisnes saya yang lain, kalau saya ada bisnes lah. Memang ada program lain dan sebagainya kan. Jadi pada saya tak ada sebab untuk saya tidak terlibat. Sebab apa? Seronoknya apabila orang dah start belajar Quran, orang start hampir dengan Quran, orang start belajar, saya sangat seronok sebab itulah saham yang akan jadi bekalan kepada kita nanti, insya-Allah. Kita niatkan macam tu. Boleh Tuan Daniel? So senarai tu bila nak jumpa tu? Dah proses nak jumpa ni. Okey, baik. Kalau boleh setkan nanti setkan sama ada nak jumpa dekat pejabat Ustaz Effendi ke pun boleh juga. Bagi tahu saya mungkin 2 hari awal saya boleh bantu, saya turun. InsyaAllah. Saya akan cuba cakap dulu, kalau boleh close lagi senang lah. Kalau tak kalau boleh jangan kita yang close kawan kita. Kena bagi third party. Third party adalah sama ada kita ataupun super leader. Leader tu Effendi kan, super leader saya. Jadi sama ada 2 orang ni je yang tolong cakapkan. Kalau boleh cakap sendiri tu sebenarnya okey, boleh juga, tak ada masalah. Cuma takut langkah 1, langkah 2, langkah 3 tu dia orang tak nampak benda tu penting. Lama-lama dia hilang.
benda tu tak dibuat. Apabila benda tu tak dibuat, dia akan terputus dekat tengah jalan. Sayang. Okay. Dah register terus kena buat. Itu Siti Hafizah itu saya tak sempat nak ni. Tapi ada listkan nama kan itu saya minta kan? Ada, saya dah ada dah. Okay. So nanti kita dah set, nanti kita set macam mana kita buat terus. Okay, baik. Ada soalan lain tak? Sebelum saya nak last saya nak share sikit something yang penting. Okay, macam mana yang Ustaz kata tadi yang buat lebih daripada 2 akaun tu, lebih daripada 1? Yang kena ni. Macam mana Puan Rosmah? Jadi yang Ustaz kata Ustaz ada 3-4 akaun tu, macam mana nak buat? So, Okay. Maksudnya accounting Quran Okey, itu akaun bisnes Okey, kita ada cara macam mana untuk kita nak kembangkan jaringan Quran ni dan kita dapat maksimum pendapatan dalam Think Quran. Think Quran ni dia bagi kita peluang untuk sama ada kita daftar satu business center. Satu business center ni macam center Quran center Quran, ataupun kita daftar 3 ataupun kita daftar 7. Maksimum 7 dia bagi. Okey, kalau kita daftar 3 macam Puan daftar 3 dapat 5. Okey, habis-habislah. Tapi kalau daftar 3 1100 kali 3. Maksudnya kalau itu dah daftar boleh tambah lagi 2 untuk kita punya jaringan kiri dan kanan kita. Nama kita juga. Dan kita akan dapat lagi 5, 10. So kita ada total 15. Katalah 5 tu dah habis. 10 ni kita boleh jual balik untuk dapatkan modal kita. Dan apabila modal kita dah dapat, sebenarnya kita dah ada 3 akaun bisnes dalam sistem Think Quran yang boleh menjana 3 kali ganda daripada kita ada 1. Sama juga macam kita buka cawangan. Katalah saya ada cawangan McDonald. Satu cawangan berjuta kan. Saya ada satu cawangan McDonald dekat Kajang, tapi Puan ada 3 cawangan. Satu dekat Batu Pahat, satu dekat Shah Alam, satu dekat Kota Baru. So agak-agaklah pendapatan saya dengan Puan macam mana? So Puan akan ada mungkin 3 kali ganda pendapatan daripada saya. Tapi kerja yang sama. Kerja yang sama, pendapatan yang berbeza. Yang ini yang orang kalau dia faham tentang bisnes jaringan ni, dia akan nampak tapi isu yang pertama adalah macam mana dia nak keluarkan modal awal. Tapi anggaplah modal kita dalam Think Quran dia bukan modal hangus Okey, Ustaz Effendi ada tak? Oh, dah keluar. Okey. Saya pernah tanya dengan dia, dia kata dia buka center Al-Baghdadi tu. Dia punya center tu dengan renovationnya, dengan apa semua, dengan dia beli peralatannya, dengan projektor apa semua nak mengajar kan. Dia belanjakan modal hangus 20,000. Belum dapat untung lagi ni. Maksudnya belum lagi ni. Pelajar masuk, pelajar bayar setiap bulan 100 orang. Kalau ada 100 orang, 10,000 lah dia dapat income dari situ kan. Tapi modal dalam Think Quran, tak ada modal dah sebenarnya. Kenapa? Sebab modal itu return dia akan dapat balik. Contoh, tuan-tuan dan perempuan beli 3, 15, dapat 15 Think Quran. Modal memanglah nampak keluar 3,300. Tapi kita jual balik, katalah kita pakai 2 ataupun pakai 3, kita jual balik 12. Tuan-tuan kira 299 kali 12 kali balik 299 kali 12 yang kita tu, katalah dalam masa 2 bulan kita boleh jual 12. Takkan 12 orang, 12 user kita tak boleh dapat kan? 12 kali dengan 299. Dapat tak 3588? Lebih tak daripada kita bayar tu Puan? Dapat lagi untung pakai free 3. Dapat lagi keuntungan RM288. Nampak? Lepas tu je dah lah dapat untung kat situ. Kita membina jaringan, income yang potensi yang syarikat bagi adalah 3 kali ganda daripada orang yang dapat 1. Kerja yang sama je. Jumpa orang, cerita sama je. Tapi income dia berbeza. Macam mana Tuan Razif, Bos Razif, dia bulan lepas dia punya income 58,000. Sebab apa? Sebab dia punya jaringan dia berkembang dan dia ada 7 akaun. Macam saya. Saya tunjuk kan. Saya tahu sebab apa? Sebab dia membezakan. Sebab saya first kali saya kata modal aku kena keluar dulu dan aku nak dapatkan balik modal ni aku kena at least jual 30 lah. Kalau saya jual 30, 299 kali 30 orang
saya dapat 8,900, dah lebih dah. Tak apa, 28 je. Ataupun 25 kan. 299 kali 25 je saya jual. 74, 26. Saya dah dapat modal balik. Tapi saya dalam sistem Think Quran saya dah lock 7 cawangan center Quran saya di seluruh dunia. Kenapa saya cakap seluruh dunia? Sebab kita lepas ni, lepas 3 bulan ni kita run kat Malaysia. Lepas 3 bulan baru kita start buka market overseas. Sebab kita nak readykan Malaysian punya infrastructure dulu. Baru tadi saya dapat informasi daripada management tadi. Okay. So 3 bulan ni dia kata all out dulu untuk market Malaysia. Tak habis pun dia kata. Kan? Dia orang buat awesome produk, sebelum ni kan dia orang buat awesome punya produk untuk pembelajaran daripada darjah 1 sampai tingkatan 5 kan. Sampai sekarang tak tepu pun market. Sebab apa? Setiap tahun ada je orang masuk darjah 1. Ada yang orang keluar tingkatan 5, masuk darjah 1 balik. Mana ada orang habis lagi mana hospital beranak, hospital bersalin tu ada. Kecuali hospital bersalin tak ada dah. Lepas tu tandus lah. Tak adalah orang masuk darjah 1. Nampak? Clear Itu beza dia lah. Okay, last kali. Saya tadi maksud saya dalam ETS tadi, saya daripada utara semalam, pagi tadi saya bertolak daripada naik ETS daripada Penang ke Kajang tadi. Saya ada satu sahabat saya, sahabat lama saya, dia call saya. Dia adalah event manager dalam banyak program dengan JAKIM. Dia banyak buat program dengan JAKIM, dengan program Islamik lah, event dia penerbit buku macam-macam lah. Dia offer saya, dia kata, Ustaz nak tak dia orang dapat satu projek dengan pihak masjid, seluruh masjid wilayah persekutuan. Ada 80 masjid wilayah persekutuan, ada 600 surau di sekitar wilayah. Baru wilayahnya, belum Selangor. Selangor lagi banyak lah. Jadi dia kata dia orang dah bagi green light, adalah beberapa syarat dan sebagainya, saya akan settlekan benda itulah. So dia kata kita boleh buat program dengan masjid-masjid, dengan surau, sama ada buat seminar Quran ke seminar. Saya terfikir saya nak buat seminar, satu seminar setiap masjid ni kita nak buat taklimat ataupun seminar, tajuk dia baca tapi tak faham. Seminar dia baca tapi tak faham. Kan? Jadi dia ada satu buku, ini Ustaz Afifi yang tulis baca tapi tak faham. Ni buku ni. Terbalik. Baca tapi tak faham. So kita tengoklah, kalau untuk masjid-masjid kita baca, kita buatlah seminar 2 jam 3 jam, percuma je baca tapi tak faham. Dan lepas tu je kita terus selitkan solusi kepada orang yang nak baca dan faham Quran adalah dengan dia kena ada booster. So Think Quran ni umpama booster tuan-tuan. Dia bukanlah kita kuasai ni kita terus boleh tadabbur Quran. Tak, dia baru booster. Tapi kalau booster ni pun tak ada, macam mana kita nak tafsir dan tadabbur Quran? Itu je isu dia. Dan kat situ boleh berlaku 2 benda. Satu, jualan Think Quran dan dapat keuntungan RM79. Yang kedua, daripada jualan tadi tu ataupun tu, kita boleh jana ramai lagi jaringan Quran baru yang akan kembangkan program Think Quran di seluruh Malaysia dulu. Okay, itu saya akan libatkan apa kalau benda tu sukses dan sebagainya. Kita akan libatkan semua kita punya rangkaian kita di bawah saya lah, khususnya untuk kita bagi peluang untuk terlibat dalam projek tu nanti. Okay, itu antara benda lah. Okay, ada soalan tak? Setakat ni ada soalan lain? Boleh clear? So perancangan-perancangan yang pertama saya nampak kena sentiasa berkomunikasi. Komunikasi sangat penting. Okay, maksudnya kalau ada prospek ada apa, tanya je. Boleh tanya dalam grup dan boleh call saya secara peribadi, saya akan bantu. Okay, call saya, Ustaz ni nak buat ni, ada ni, saya akan bagi idea macam mana cara untuk mula. Dan targetlah 7 hari daripada daftar hari itu adalah dia panggil masa yang sangat-sangat kritikal untuk kita terus dia panggil settlekan
kita punya step yang ketiga. Step yang ketiga tu apa? Kita dah tulis nama kan? Kita dah tulis 20 nama. Step ketiga 7 hari tu kalau boleh kita dah jumpa dah semua 20 orang. Kalau boleh lah. Sama ada online ke offline ke. Ataupun tarik dia masuk dalam preview setiap hari Senin ke, tak kisah. So kena settlekan dulu. Commit 20 orang tu. Dan daripada 20 orang tu pastikan ada 4 orang yang akan register, sama ada 1, 3 ataupun 7 akaun. Dan lepas tu duplicate pada dia pula. Sebab itu kita adalah jaringan ni, dia duplikasi, dia berulang, benda yang sama. Kan? Tapi hasil dia berbezalah. Hasil dia sangat luar biasa kalau kita dah lalui proses tu, dan orang lain akan pass button. Kalau tidak kita nak buat A to Z, kita akan penat lah. Dia macam lari berganti-ganti. Dalam network marketing ataupun dalam jaringan ni memang dia lari macam berganti-ganti lah. Tapi niatkan untuk kita sama-sama nak improve dalam Quran dulu. Okay, baik. Dr. Zawawi ada apa-apa ke nak share ke? Ataupun apa-apa ke? Tuan SK. Last sebelum kita nak stop ni. 10 minit lagi nak pukul 11 rupanya. Yang keempat Ustaz, dari 3 tu kena settlekan dulu dalam 7 hari tu kan. Yang keempat tu. Yang keempat adalah duplikasi. Duplikasi ni maksudnya apa? Orang yang kita daftarkan tu 4 orang tu dia buat benda yang sama. Step 1, step 2, step 3 balik. Dalam network, dalam bisnes jaringan ni sebenarnya tak ada rahsia dah. Itulah rahsia orang dapat income juta-juta. Serius. Okay, tapi dalam jaringan Quran ni saya nampak lagi mudah lah. Kan? Sebab kalau kita ada satu akaun, maksimum syarikat akan bayar kita 100,000 seminggu. Seminggu. Bayangkan kalau kita tak ada 3 akaun, 300,000 seminggu. Itu adalah potensi. Banyak dah tu kan. Tapi perjalanan kita sama je. Jumpa orang sama. Kita sama. So dalam projek ni, tuan-tuan bayangkan ada 2 faedah besar. Kalau dari segi dunia untuk akhirat tu memang terlalu besar. Untuk dunia, tuan-tuan fokus pada nak jual retail pun boleh. Kan? Tuan-tuan fokus pada nak buat jaringan supaya orang dapat percuma pakai free. Target kita satu rumah, satu ting Quran contoh. Target kita kan. Jadi kalau ada 5, okey, nak dapat murah ataupun nak dapat harga diskaun, beli 5 terus, dapat 1 free. Beli 4, free 1 contoh. 299 beli 4, dah dapat lebih, dah ada RM96. Dia macam-macam kaedah kita boleh guna. Tuan beli 1, 299. Tapi kalau tuan beli 4, tuan dapat 1 free. Ada lagi ekstra, lagi RM96 kat situ. Itu adalah satu cara untuk kita approach orang. Kan? Beli 4, free 1. Harga tetap 299, kita tak bagi diskaun. 299 kali 4, tuan-tuan cuba kali. 299 kali 4. Berapa? 299 kali 4. 1196. Kan ada RM96 ekstra lagi tu. Yang kita ambil hanya 1,100 je. RM96 bagi balik pada tuan-tuan, dapat free 1, komisen lagi RM96. Ataupun ekstra lah bagi pada dia. Okey, baik. Alright. Saya rasa itu saja yang sesi kita pada malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan pencerahan tu boleh tengok dan kita boleh duplikasi, dan inilah benda yang sama kita akan buat pada rangkaian-rangkaian kita seterusnya. Benda yang sama, jalan yang sama, cerita yang sama, tapi insya-Allah hasil dia sangat-sangat luar biasa yang kita akan capai dan kecapi. Tak payah lama tuan-tuan, 6 bulan je tuan-tuan, konsisten je 6 bulan. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku. Macam mana kita boleh, yalah, masing-masing ada matlamat dalam hidup dia kan. Nak buat apa saja, nak macam-macam kita boleh lakukan sebenarnya kalau kita ada kuasa ekonomi. Okey, kita boleh bantu orang, kita boleh buat madrasah, kita boleh macam-macam lah, sumbangan. Jadi kita kena ada kekuatan ekonomi juga dan kita buatlah, insya-Allah kita bantu orang lain. Okey, kalau tak ada apa-apa itu saja. Okey, terima kasih kepada yang sertai atau join kita, insya-Allah. Boleh lakukan terus jangan lupa step 1, step 2, step 3, step 4 duplicate balik. Okay, kita akan ulang benda yang sama
tapi dia dalam keadaan kita seronok sebenarnya, insya-Allah. Okey, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tamatkan dengan membaca tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tu apa tu? Salam Jika kamu mahu bercakap dengan Allah, solatlah. Dan jika kamu mahu Allah bercakap dengan kamu, bacalah Al-Quran. 320,015. Jika kamu mahu bercakap dengan Allah, solatlah. Dan jika kamu mahu Allah bercakap dengan kamu, bacalah Al-Quran. 320,015 huruf membentuk 77,439 patah perkataan yang melengkapkan 6,238 ayat, melengkapkan 114 surah, menjadikan 30 juzuk Al-Quran. Seberapa ramai kamu mempunyai kawan di dunia ini, kawan akan meninggalkan kamu. Tetapi sekiranya kamu berkawan dengan Al-Quran, Al-Quran tidak pernah meninggalkan kamu, bahkan akan menyelamatkan kamu di akhirat nanti.